Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama menyambung kuliah DHI 2113 Usul Fiqh. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan mendengar sedikit huraian mengenai peranan Al-Quran dalam perundangan. Baik. Al-Quran merupakan dalil-dalil yang berbentuk umum yang mengandungi hukum yang ditafsirkan oleh Nabi SAW melalui hadis baginda SAW dan kemudiannya diteruskan oleh ulama. Baik, jadi Al-Quran ini mengandungi dalil-dalil yang umum. Ya, pelbagai ayat yang termuat di dalam Al-Quran merupakan ayat yang berbentuk umum, am. Maka yang menjelaskan, yang menerangkannya adalah Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sampai kepada kita pada hari ini. Baik, Al-Quran yang kedua adalah yang tadi adalah yang pertama, yang kedua adalah Al-Quran mengandungi arahan dan tegahan secara langsung daripada Allah SWT yang tidak memerlukan kepada pentafsiran. Namun para ulama perlu mengkaji ayat-ayat ini dari pelbagai sudut dalam mengeluarkan hukum bersumberkan Al-Quran. Al-Quran ada arahan wa aqimus salata wa atuz zakat, tunaikanlah salat dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini ayat yang secara umum, Allah berfirman, Allah memberikan arahan kewajiban untuk tunaikan salat. Tapi bagaimana untuk salat? Apakah tata cara pelaksanaan salat? Siapa yang terangkan bagaimana pelaksanaan dan tata cara ini dijelaskan? Maka tata cara ini dijelaskan berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW dan juga pentafsiran para ulama membincangkan tentang maksud-maksud arahan dan tegahan tersebut. Baik, yang ketiga adalah Al-Quran menerangkan beberapa hukum yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu dan dikekalkan hukumnya sekiranya tidak terdapat ayat yang memansuhkan hukum tersebut. Dalam Al-Quran juga menyatakan memaklumkan apakah hukum-hukum terdahulu, syariat nabi-nabi yang terdahulu juga ada disebut di dalam Al-Quran, tetapi secara umumnya adalah sebagai penyataan kepada apa yang disebutkan. Baik, bagaimanakah cara Al-Quran menunjukkan hukum? Bagaimanakah cara Al-Quran ini menunjukkan hukum? Baik, maka hukum ataupun arahan di dalam Al-Quran ini didatangkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk qat'i, ayat-ayat yang berbentuk qat'i, dan yang kedua adalah ayat yang berbentuk dhanni, ayat yang berbentuk qat'i yang pertama, dan yang kedua adalah ayat-ayat yang berbentuk dhanni. Baik, apakah maksud qat'i? Apakah yang boleh kita fahami apabila disebut dengan hukum secara qat'i? Baik, maka ayat-ayat yang membawa kepada hukum secara qat'i ialah yang jelas dan spesifik. Maka qat'i ini bahasa Arab qat'iyun, qat'i, akan tetapi dalam bahasa Melayu adalah merujuk kepada ayat yang spesifik, ayat yang jelas. Dalam bahasa Arab ayat yang qat'i, tapi dalam bahasa Melayu adalah ayat yang jelas, ayat yang spesifik. Baik, maka ia dengan erti kata lain, ia tidak akan memberi maksud ataupun pengertian yang lain selain apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Baik, sebagai contoh, hak suami ke atas isterinya yang meninggal. Hak suami, bila isteri itu meninggal, maka bagi suami itu mempunyai hak bagi isteri, bagi harta isterinya. Baik, apakah dia yang Allah sebutkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Yang bermaksud, dan bagi kamu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Maka dalam ayat Al-Quran ini jelas, bila seseorang suami itu kematian isterinya, dan apabila hasil perkahwinan itu tidak mempunyai anak, tidak ada anak yang lahir daripada perkahwinan itu, maka bagi si suami haknya adalah 1/2. Setengah daripada isteri punya harta itu adalah milik kepada si
si suami, ya itu jelas, ya tidak perlu lagi penguraian lain. Maka itulah hukum yang dipegang oleh ulama pada hukum fiqh kita, yang menyatakan tentang hak yang perlu diterima ataupun hak yang boleh dituntut oleh seorang suami apabila telah kematian istrinya. Baik. Ataupun contoh yang kedua, ya, contoh yang pertama tadi yang menyatakan ayat yang qat'i adalah tentang hak suami pada harta istrinya. Adapun perkara yang kedua adalah, ya, ataupun contoh yang kedua adalah firman Allah SWT, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat setiap seorang dari kedua-duanya 100 kali sebatan, ya. Maka bila dah disebutkan bahawa bila seorang perempuan itu berzina ataupun lelaki itu berzina, maka hukum bagi setiap daripada keduanya adalah sebatan sebanyak 100 kali. Maka jelas, ya, bila sebut 100 kali maka itulah hukum yang perlu diikuti bagi, ya, sesebuah negara yang mengamalkan hukum Islam, ya, yang melaksanakan syariat Islam, maka itulah hukumnya. Baik. Itu hukum secara qat'i. Apakah pula hukum secara dhanni? Apakah yang boleh kita tafsirkan yang menyatakan tentang hukum secara dhanni? Apakah maksud dhanni? Kan, apa yang kita boleh faham, yang boleh kita jelas daripada maksud dhanni, apakah dia? Baik, maka ayat yang berbentuk dhanni ini terbuka kepada pentafsiran dan ijtihad kerana ia tidak jelas, ya. Ayat yang berbentuk dhanni ini, ayat Al-Quran yang tersebut di dalam Al-Quran yang berbentuk tidak jelas, maka boleh terbuka ruang untuk mentafsirkan dan berijtihad daripada ayat tersebut. Sebagai contoh, ya, contohnya larangan berkahwin dengan ibu dan anak, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang bermaksud bahawa hurrimat alaikum ummahatukum wa abnaukum wa akhawatukum wa banatukum wa akhawatukum, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut: ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu. Baik. Perbezaan pendapat ulama mengenai maksud anak-anak kamu, ya, ada beza. Ulama ikhtilaf, ya, berkhilaf pada maksud anak-anak kamu tu tadi. Kerana tak jelas, ya, tak jelas. Baik. Pada pendapat ulama Hanafi, ya, ulama Hanafi ini adalah ulama yang memegang kaedah tata cara fiqh yang disusun oleh Al-Imam Nu'man bin Thabit, ataupun yang dikenal sebagai Imam Hanafi, yang mana yang menyatakan dan berpendapat bahawa maksud anak yang dilahirkan daripada seseorang sama ada daripada perkahwinan atau dengan perzinaan, ya, ataupun dengan perzinaan. Ini bermaksud Imam Hanafi menyatakan anak yang lahir itu daripada perkahwinan yang sah ataupun dengan perzinaan, dengan erti kata perkahwinan yang tidak sah, maka tetap haram bagi si lelaki itu tadi untuk menikahi, ya, ataupun berkahwin dengan anak zina itu tadi. Baik. Maka bagi pandangan fuqaha Syafi'i, ya, fuqaha Syafi'i, ulama Syafi'i yang bermadhab Syafi'i pula menyatakan mereka tidak memasukkan anak zina dalam pengharaman ini. Anak zina yang lahir daripada pasangan yang berzina, ya, maka lelaki itu tadi boleh berkahwin dengan anak yang lahir itu tadi. Itu adalah apa yang dipegang oleh fuqaha Syafi'i. Okey, apakah istidlal bagi mereka? Maka itu perlu belajar secara detail lah. Kita sebut secara umum sahaja pada menyatakan tentang hukum secara dhanni yang bermaksud terbuka ruang pentafsiran ataupun ijtihad, ya, bagi hukum yang tersebut. Baik. Kemudian, ya, ayat Al-Quran yang menunjukkan hukum secara qat'i dari satu sudut, dan dari satu sudut yang lain ia menunjukkan hukum yang dhanni. Baik. Jadi ada juga satu ayat yang agak mengelirukan, atau kita katakan mengandungi dua sudut yang sama, iaitu satu sudut dia adalah qat'i dan satu sudut adalah dhanni. Baik, sebagai contoh, wamsahu biru'usikum,
Allah berfirman dalam suratul Maidah ayat 6, wamsahu biruusikum, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Baik, ayat ini lah yang disebutkan bahawa mengandungi sudut qat'i dan juga sudut dhanni. Baik. Apakah sudut yang menunjukkan ayat itu qat'i? Sudut yang manakah ayat yang menyatakan bahawa ia qat'i? Maka ayat yang menunjukkan kepada qat'i adalah menyapu kepala. Menyapu kepala ketika berwuduk itu adalah qat'i, bermaksud wajib. Kan kalau kita tengok rukun wuduk wajib menyapu kepala, ya, wajib kita sapu kepala kita. Ada 6 rukun wuduk kan, ya, maka wajib menyapu kepala. Baik, akan tetapi daripada sudut dhanni yang menyebabkan berlakunya khilaf dalam kalangan ulama, ya, berlakunya perbincangan pada kalangan ulama adalah kadar sapuan, ya, kadar sapuan yang perlu kita laksanakan di kepala kita itu yang menjadi perbezaan. Ya, perbezaan dalam kalangan ulama dan kalangan fuqaha. Ya, kalau kita bincangkan dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i tidak diwajibkan seluruh kepala. Kan tak perlu kita sapu seluruh kepala kita ketika menyapu kepala. Bahkan hanya sebahagian ataupun sedikit saja dalam bahagian kepala, maka sahlah wuduk kita dengan berpandukan daripada apa? Fuqaha Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian, okey, kita meneruskan kepada konsep pembinaan hukum Al-Quran. Konsep pembinaan hukum Al-Quran, ya, apakah konsepnya? Okey, yang pertama adalah tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya, ya, tidak menyusahkan dan tidak menyulitkan umatnya. Firman Allah SWT, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, ya. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah meringankan bebanan atau taklif, ya, meringankan bebanan atau taklif. Yang ketiga adalah beransur-ansur dalam penetapan hukum. Baik, maka beransur-ansur dalam penetapan hukum ini jelas, ya. Pada zaman Nabi SAW kita melihat bagaimana sesuatu hukum itu berlangsung dan berjalan secara beransur-ansur dan tidak turun sekaligus. Ya, sebagai contoh, ya, contoh yang mudah, hukum secara beransur-ansur ini sebagaimana hukum arak, ya, hukum arak, minum arak itu pada permulaannya adalah sebagaimana kita pernah mendengar daripada ayat Quran. Allah SWT menyatakan, janganlah engkau mendekati sembahyang ketika engkau mabuk, ya. Pada waktu itu boleh tak minum arak lagi? Boleh, ya, masih lagi boleh minum arak, akan tetapi jangan minum time nak sembahyang. Ya, maka apabila berlangsungnya sesuatu tempoh masa, berlalunya satu tempoh masa, maka disebutkan bahawa arak diharamkan secara total. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Kan, adalah beberapa ayat dalil yang lain yang mengharamkan arak secara total, ya. Baik, maka itu jelas, ya, jelas. Kemudian kaedah Al-Quran dalam menyampaikan hukum. Okey, ada beberapa perkara, ada beberapa kaedah Al-Quran dalam menyampaikan hukum bagi sesuatu perkara. Baik, apakah dia? Yang pertama adalah lafaz tuntutan untuk melakukan sesuatu, ya. Lafaz yang digunakan dalam Al-Quran itu berbentuk arahan, kewajiban supaya semua umat Islam, ya, akan memahami bahawa lafaz ayat yang sebegini pasti membawa maksud suruhan, ya, ataupun kewajiban untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua adalah lafaz tegahan melakukan sesuatu, arahan untuk meninggalkan sesuatu, suruhan untuk meninggalkan sesuatu. Maka ialah lafaz tegahan. Apa lafaznya? Ada, kita akan kongsikan selepas ini. Dan yang terakhir adalah lafaz takhir dan ibahah, ya, lafaz yang membolehkan kita memilih sama ada kita nak buat takhir, kita nak buat ataupun tidak, ya. Kalau kita buat, orang mungkin akan mendapat pahala, kan, tetapi kalau meninggalkan tak dapat apa-apa. Dan ada juga yang merujuk kepada ibahah yang menunjukkan keharusan, ya, keharusan melaksanakan ataupun membuat sesuatu. Baik, daripada apa yang dikongsikan pada pertemuan kali ini, ada banyak benda yang perlu diambil perhatian, ya. Pastikan kepada semua
untuk mencatat nota dan sila simpan dan compilekan satu buku, satu bahagian khas supaya kita dapat mengulang kaji semula apakah dia peranan Al-Quran dalam perundangan, kemudian cara Al-Quran menunjukkan hukum, apakah dia hukum secara qat'i, apakah dia hukum secara dhanni dan contoh-contohnya, dan kemudian konsep pembinaan hukum Al-Quran serta kaedah Al-Quran dalam menyampaikan hukum bagi sesuatu perkara. Jadi insya-Allah ini sahaja untuk kuliah kali ini. Jadi harap pada semua pelajar dapat buat nota peribadi dan simpan nota tersebut sebagai bahan rujukan pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.